Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala fi muhkami kitabih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. Sidang hari raya yang berbahagia dan dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah, banyakkanlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Jikalau kita hendak menghitung, membilangkannya, nescaya kita tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu hendak mengira, menghitung nikmat-nikmat yang dikurniai oleh Allah Ta'ala kepada kamu, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungkannya. Lebih-lebih lagi, alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi bagi umur kepada kita, dan Allah Ta'ala memeliharakan kita. Allah Ta'ala jagakan kita. Sebulan cukup kita berada di bulan Ramadan. Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita, bagi kekuatan kepada kita, dan bagi nikmat kepada kita di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu perbanyakkanlah syukur kepada Allah Ta'ala. Dalam arti kata, hendaklah kita senantiasa melakukan, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, dan hendaklah kita jauh, kita tinggal segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti syukur yang hakikinya kepada nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana hidup kita hanya ada di dalam dua bentuk sahaja. Imma kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
di atas nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, dengan kita mengikut apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mengerja apa yang disuruh, jauh daripada apa yang dilarang, ataupun kita berada di dalam keadaan kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala, kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, tidak guna apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita pada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kufur itu tidak membawa kita kepada jatuh murtad, tetapi ia membawa kita kepada kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup banyak yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan hendaklah kita bersyukur lagi di atas nikmat yang paling maha harganya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu nikmatul Islam wal iman. Nikmat keislaman kita, nikmat keimanan kita kepada Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling maha harganya. Jikalau kita melihat kepada umat manusia, semuanya mendapati nikmat daripada Allah Ta'ala. Mereka hidup seperti kita hidup. Orang-orang kafir hidup seperti kita hidup. Makan mewah seperti mana kita boleh makan, bahkan lebih mewah daripada kita lagi. Nikmat harta Allah Ta'ala bagi kepada orang Islam, bagi kepada orang kafir. Bahkan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala lebih banyak daripada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat lain yang berbentuk zahir, segalanya diberi sama antara manusia, antara makhluk-makhluk Allah. Hatta binatang-binatang juga dapat nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nikmatul Islam wal iman, nikmat keislaman, nikmat keimanan, tidak ada manusia yang dapat pilih dengan tersendiri, tetapi semuanya adalah dengan taufik, hidayah dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh nak bagi taufik, nak bagi hidayah, nak bagi Islam, nak bagi keimanan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, tetapi semuanya itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yaitu Allah Ta'ala memperlahirkan kita sebagai anak cucu orang Islam. Walaupun kita tidak masuk Islam seperti mana sahabat-sahabat masuk, walaupun kita tidak masuk Islam kerana kita kenalnya Islam dulu, barulah kita masuk Islam, tetapi kita masuk sebagai tabi' kepada matbu', sebagai furu' kepada asal. Ibu bapa kita adalah asal yang memeluk agama Islam, maka kita yang merupakan furu' hukumnya adalah ikut kepada asal tadi. Kita jadi orang Islam. Walau bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana berapa banyak manusia di muka bumi ini tidak dilahir sebagai anak orang Islam, tetapi kita tengok sangat sikit daripada mereka yang mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita adalah anak orang Islam dan kita telah memeluk Islam melalui ibu bapa kita, melalui hukum furu' dan dengan kait kepada usul asal. Tetapi walau bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan Islam yang ada pada ibu bapa kita, kita dapat boleh mari tatwid, mari baki diri kita, mari faham lagi ajaran Islam dan mengenai apa yang disebut, apa yang dicerita, apa yang dikehendaki oleh agama kita. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang hari raya yang dikasihi sekalian, umat Islam merupakan satu umat yang sangat teristimewa
dari kalangan umat-umat manusia, kerana mereka mempunyai agama yang satu. Kerana mereka mempunyai agama yang satu. Dengan adanya agama inilah mereka dinamakan ummatan wahidah. Mereka dinamakan ummatan wahidah, umat yang satu. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Adalah umat manusia sejak Nabi Adam hingga sampai Nabi Nuh, lebih kurang 20 kurun, mereka semua adalah umat yang satu. Mereka semua berada di atas agama yang satu, yaitu agama Al-Islam. Agama Al-Islam adalah umat manusia sebelum daripada mereka jatuh kufur, jadi murtad, menyeleweng daripada agama yang benar. Mereka adalah hanya agama yang satu sahaja, yaitu agama Allah, agama Al-Islam inilah. Oleh itu Allah Ta'ala memperkenalkan mereka ummatan wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menyebut dan memerintah kepada Nabi kita dan para anbiya sebelum ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini umat kamu adalah umat yang satu. Sesungguhnya ini agama kamu adalah agama yang satu, yaitu agama Al-Islam yang terdiri di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kamu. Fa'budun, maka adalah kamu beribadat kepada aku. Dan satu ayat lagi Allah Ta'ala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya ini agama kamu ialah agama yang satu, yaitu agama Al-Islam, dan aku adalah Tuhan kamu, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas daripada ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebut kepada kita bahawa agama kita yaitu Al-Islam merupakan agama yang satu yang diredai oleh Allah Ta'ala, agama yang mempunyai istimewa yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana ia merupakan agama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turun kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum para nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah umat yang satu. Oleh itu kalaulah kita tengok kepada ulama-ulama kita yang mentafsirkan ayat ini, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Bawawi di dalam kitab tafsirnya, ummatan wahidah, yaitu dinan wahidan, agama yang satu, wa huwal Islam, yaitu Islam. Fa abtala ma siwal islami minal adyan, maka Allah Ta'ala membatalkan selain daripada Islam tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa aslul ummah, dan asal makna ummah al-jamaah, sebelumnya manusia, allati hiya ala maqsadin wahid, yang berada di atas tujuan yang satu. Faju'ilatis syari'atu ummatan wahidah, maka dinama dijadikan syariat Allah sebagai ummatan wahidah lijtima'i ahliha ala maqsadin wahid, kerana ahlinya berhimpun di atas tujuan yang satu. Oleh itu kita merupakan umat yang satu, kerana kita adalah umat Al-Islam, umat yang mempunyai tujuan yang satu, iaitu beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya beribadat kepada Allah, supaya beribadat kepada aku. Ini merupakan tujuan asasi Allah Ta'ala ciptakan kita, beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu pun. Dan Allah Ta'ala juga menyebut kepada kita dalam dua ayat tadi, hasil daripada kita beribadat kepada Allah Ta'ala timbulnya takwa kita di dalam hati. Oleh itu ayat Al-Quran, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, memberi arti bahawa kita orang Islam merupakan umat yang satu,
yang mempunyai agama yang satu yaitu al-Islam, yang mempunyai Tuhan yang satu yaitu Allah Ta'ala, yang mempunyai kitab yang satu yaitu kitab Al-Quranul Karim, yang mempunyai Nabi yang satu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat yang satu yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qurannya dalam beberapa ayat. Dan ulama-ulama tafsir semua menyebut bahawasa mereka merupakan umat yang satu di atas tauhid yang satu di kalangan umat-umat manusia. Dengan sebab itulah Imam Asy-Syaukani menyebut dalam tafsirnya, ka'annahu qala, seseorang Allah Ta'ala berfirman, inna hadha dinukum, sesungguhnya ini agama kamu, dinun wahid, agama yang satu, la khilafa bainal umamil mukhtalifah, tidak ada khilaf di kalangan umat-umat yang berbeza fit tauhid. Dan umat-umat dulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh dan umat setia Nabi tidak ada beza di dalam bertauhid kepada Allah Ta'ala. Wala yakhruju an dzalika, dan tidak keluar daripada ummatan wahidah illa al-kafaratul musyrikuna billah, kecuali mereka yang berkufur, yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh itu ayat ini merupakan khitab khusus kepada umat-umat Islam yang masih lagi kekal di atas agama Allah, yang masih lagi bersatu di atas tauhid kepada Allah Ta'ala secara umum, walaupun adanya khilaf di kalangan mereka di dalam masalah forok-forok, tetapi mereka tidak dikeluar daripada agama Islam, tidak jatuh murtad selama mana mereka tidak dikeluar daripada daerah lingkungan Islam dan di bawah daripada agama Islam, maka mereka itu dinamakan ummatan wahidah, umat yang satu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadi kita semua sebagai umat yang satu, umat yang mempunyai Allah yang satu, Nabi yang satu, kitab yang satu, semuanya rukun iman, rukun yang satu saja. Semua ada rukun ini saja, rukun iman yang ke-6. Semua berdasar kepada rukun-rukun Islam yang sama. Itulah artinya ummatan wahidah yang disebut di dalam Al-Quran Karim. Oleh itu ingatlah bahawasa kita semua merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan ummatan wahidah, yang berada di atas dasar yang satu, yang berada di atas dasar yang satu, asas yang satu. Oleh itu wajiblah ke atas kita mesti bersatu, dan jangan sama sekali haram ke atas kita bercerai-berai. Kalau kita tengok kepada Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sangat, dan Allah Ta'ala memerintah, mewajibkan ke atas kita yang selaku ummatan wahidah supaya kita bersatu, supaya kita bersatu. Dan Allah Ta'ala larang kita daripada bercerai-berai, daripada berpecah belah. Dengan itulah Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini merupakan khitab kepada mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, tidak kepada khusus, tidak kepada golongan tertentu, tidak kepada hizib tertentu, tidak kepada jamaah tertentu, tetapi ayat ini merupakan khitab Allah Ta'ala kepada semua manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qadar dan qadar. Inilah manusia yang mesti beramal dan ambil dengan ayat Al-Quran Karim. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an. Hendaklah kamu bersatu, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah jami'ah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan sama sekali kamu bercerai-berai. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa semasa peperangan Hunain, setelah mana Islam dapat kemenangan dalam peperangan Hunain, Nabi ambil harta ghanimah bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam, al-mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam.
Nabi ambil harta ghanimah bagi kepada mereka, dan Nabi tak bagi kepada Al-Ansar walaupun seorang. Nabi tak bagi walaupun seorang, menyebabkan timbul perasaan di kalangan Ansar. Mengapakah kami yang berada dengan Nabi sejak lama lagi dah, Nabi tak bagi ghanimah kepada kami, sedangkan peperangan yang sebelum ini Nabi bagi kepada Ansar, bagi kepada mujahidin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam peperangan Hunain, Nabi tak bagi kepada Ansar. Lalu timur rayue ataupun perasaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi? Tidakkah aku dapat kamu sebelum ni kamu duduk dalam keadaan sesat, tidak kenal Allah, tidak mengenal Nabi, tidak mengenal Al-Islam, kamu berada di dalam kesesatan yang nyata, fahadakumullahu bi, maka Allah Ta'ala menghidayahkan kamu dengan sebabku. Tidakkah lagu tu? Jawab para sahabat, ya. Nabi kata lagi, wa kuntum mutafarriqin, dan adalah kamu wahai Ansar sebelum kamu memasuki Al-Islam mutafarriqin, hal keadaan bercerai-berai. Wa kuntum mutafarriqin, dan adalah kamu bercerai-berai, duduk dalam keadaan tidak bersatu. Di antara mereka di kalangan Ansar, lebih-lebih lagi dua kabilah besar, Al-Aus wal Khazraj, yang selalu berperang, gimari bunuh gimari. Ini merupakan satu keadaan yang belum kedatangan Islam. Tetapi setelah mana datangnya Islam, Allah Ta'ala menghimpunkan hati-hati mereka. Allah Ta'ala menyatukan dengan sebab Al-Islam hati-hati mereka, sehingga mana mereka jadi satu. Oleh itu Nabi tanya mereka, wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi, maka Allah Ta'ala menyatukan kamu dengan sebabku. Ini merupakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa Al-Islam dapat menyatukan kita. Bila mana Allah Ta'ala memerintah wa'tasimu bihablillah, Allah memerintah supaya kita berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah iaitu Al-Quran, iaitu Sunnah, iaitu Al-Islam, iaitu syariat. Itu merupakan tali Allah, agama Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala memerintah kita umat Islam supaya berpegang dengan agama Allah, tentu sekali kita boleh bersatu. Kalaulah benda tu mustahil, kalaulah umat Islam mustahil tak boleh nak bersatu, nescaya Allah Ta'ala tak suruh. Tak mungkin sama sekali Allah Ta'ala suruh hamba dia dengan perkara yang mustahil. Ini merupakan satu abdul, dan benar-benar sia-sia. Sesakannya kita kata Allah Ta'ala tak benar dalam perkataan. Suruh kita bersatu, tetapi hakikat kita tak boleh nak bersatu. Bila mana Allah Ta'ala suruh, artinya peluang kita nak bersatu adalah ada. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, innallaha yarda lakum thalathan, Allah Ta'ala redha kepada kamu tiga perkara. Ayata'abbaduhu wala tusyriku bi syai'a, bahawa kamu beribadat kepada Allah dan kamu tidak bersyirik dengannya akan sesuatu. Ibadat kepada Allah Ta'ala satu sahaja, tidak bersyirik dengan apa-apa. Dua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq, dan supaya kamu berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan sama sekali kamu bercerai-berai. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaklah kamu menasihati mereka yang Allah telah pilih supaya ia menjadi wali kepada kita, pemimpin kepada kita. Sidang Jumaat, sidang hari raya yang dikasihi sekalian, itulah perintah-perintah Allah yang memerintahkan kita supaya kita bersatu. Bila mana Allah Ta'ala perintah memberi arti kata wajib. Kita mesti bersatu. Haram kita berbalah bantah, bercerai-berai, berpaling daripada agama Allah Ta'ala. Haram sama sekali. Oleh itu, ini merupakan satu perintah
yang membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu juga merupakan satu perintah lagi. Tasir kita cerai berai, balah di mari. Ini merupakan satu perintah, juga merupakan satu benda yang membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hari raya yang dikasihi sekalian, oleh itu umat al-Islam mestilah bersatu di dalam menegak agama Allah Ta'ala. Ini merupakan satu perintah yang mana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Qurannya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Apa yang disyariatkan kepada kita sebenarnya adalah syariat para nabi dan para rasul yang sebelum kita. Allah Ta'ala turun kepada mereka dan memerintah supaya mereka saat itu berpegang teguh dengan syariat Allah Ta'ala. Apakah yang Allah Ta'ala syariat kepada kita? Iaitu an aqimuddin, iaitu supaya kita menegakkan agama Allah Ta'ala di muka bumi. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kita bercerai-berai sesama kita. Ini merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala kepada kita supaya kita menegak agama Allah Ta'ala. Agama Allah Ta'ala tidak akan tertegak jika kita duduk dalam keadaan tidak jadi satu hati. Jika kita duduk dalam keadaan tidak bersatu, maka agama Allah Ta'ala tidak akan tertegak dan tidak akan hebat, tidak akan kembali seperti mananya tertegaknya agama di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman salafus salih. Oleh itu, ingatlah bahawa kita adalah umat manusia yang terpilih, umat manusia yang terbaik. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Qurannya, wa kuntum khairu ummah, adalah kamu sebaik-baik umat. Kita umat Islam merupakan umat yang paling baik. Kita umat Nabi Muhammad merupakan umat Islam yang paling baik. Ukhrijat linnas, dikeluar, bukan keluar dengan tersendiri, tapi Allah Ta'ala pilih kita kepada manusia semua. Ta'muruna bil ma'ruf, kita suruh buat benda baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita lari daripada benda munkar. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Inilah antara sifat-sifat khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang terpilih, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita nak jadi umat yang terbaik, jika kita nak jadi umat yang terpilih, maka 3 perkara asasi yang disebut di dalam ayat ini yang mesti kita lakukan. Yang pertamanya, suruh buat baik. Suruh buat baik. Yang kedua, lari buat benda yang tak baik, lari buat benda yang jahat, benda yang munkar. Dan yang ketiga, kita beriman kepada Allah dengan apa yang dibawa dan diturun oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itulah artinya kita menjadi umat Islam yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hari raya yang dikasihi sekalian, untuk menyatukan umat, kita harus ingat bahawa kita semua mempunyai 3 asas. Di atas 3 asas inilah kita akan bersatu dan teguh tetap di atas agama Allah Ta'ala untuk nak menegak agama Allah Ta'ala di muka bumi ini. Jika kita saat itu berada di atas 3 asas. Yang pertamanya, wahdatul aqidah, mempunyai akidah. Secara umumnya umat Islam mempunyai akidah yang satu, kecuali mereka yang keluar daripada rukun-rukun iman yang ke-6. Ini merupakan usulul iman. Usulul iman ni perkara bila mana umat Islam bersatu, mempunyai akidah yang sama, mempunyai iman yang sama, itulah arti wahdatul aqidah. Mungkin adanya perkara-perkara benda far'i di dalam usul akidah yang kita bersalah,
tetapi benda itu tidak mengeluarkan kita daripada agama Allah, maka kita masih lagi menjadi umat yang satu. Kalau kita tengok zaman sahabat, kadang-kadang kita tertanya, adakah sahabat sana tidak pernah berkhilaf dalam masalah akidah? Kalau kita dibaca fatwa-fatwa ulama, lebih-lebih lagi ulama Saudi, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, dan banyak-banyak orang daripada ulama Saudi, mereka mengatakan bahawa tidak ada khilaf. Tapi maksud mereka ialah benda usul di kalangan sahabat, tidak ada sahabat pun yang ada khilaf di kalangan masalah usul-usul apa yang besar-besar dalam masalah akidah. Tetapi masalah yang far'i, yang furu', yang berhubung dengan akidah, adakah ada khilaf di kalangan sahabat? Memang ada khilaf, tetapi tidak terbelah. Kalau kita tengok masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi tengok Allah Ta'ala, Nabi turun, Nabi royak pada sahabat. Ibnu Abbas kata, Nabi tengok Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala. Kata Aisyah, nurun anna yarah, ada cahaya yang terdinding antara Nabi dengan Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi nampak Allah? Benda ni benda sakit dengan akidah, tetapi dia tidak merusak akidah di segi ru'yatullah di hari akhirat nanti. Di dunia ada khilaf di kalangan sahabat. Ini namanya kata benda far'i hatta dalam masalah akidah. Ibnu Taimiyah sendiri sebut dalam kitab dia, ada beberapa masalah yang ulama, yang sahabat-sahabat salafus salih bersalah yang di kalangan mereka, tetapi mereka semua adalah ummatan wahidah. Ini asas yang pertama. Asas yang kedua, umat Islam mempunyai syariat yang satu. Mempunyai syariat yang satu, Al-Quran yang satu, sunnah yang satu, syariat yang dibawa, syariat yang satu. Sejak masa Nabi yang sampai lah ni, bukan syariat lain, bukan kata Quran lain, bukan kata sunnah Bukhari Muslim tak ada guna, hadis lain. Ini merupakan benda yang mengeluarkan mereka daripada umat yang wahidah. Pia-pia sahaja yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan sunnah tidak terbilang di kalangan umat yang wahidah. Kerana apa? Kerana umat yang wahidah mempunyai syariat yang satu, yang ambil daripada Al-Quran dan sunnah. Yang ketiganya, kita umat yang wahidah mempunyai sumber yang satu, mempunyai tempat ambil yang satu, tempat rujuk yang satu, iaitu Al-Quran dan sunnah. Syariat tadi ambil tempat yang satu. Jikalaulah di kalangan kita berbeza tempat ambil, yang asal, yang usul, bukan yang furu', artinya kita telah mengeluarkan diri kita di kalangan daripada umat wahidah. Tidak ada khilaf di kalangan umat Islam bahawa tempat rujuk kita Al-Quran, tempat rujuk kita sunnah, tempat rujuk kita al-ijma'. Qiyah ada khilaf. Jikalau di kalangan umat Islam orang rasa ambil qiyah, maka tidak mengeluarkan mereka daripada umat wahidah. Al-istihsan ada di kalangan para ulama banyak yang tak ambil dengan istihsan, tetapi mereka umat yang wahidah. Kerana asal mereka masih satu, Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ini tiga perkara yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, bahawa kita mesti rujuk dan kembali kepada benda itu. Itulah sifat-sifat asas-asas yang menunjukkan bahawa kita adalah umat yang wahidah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat nikmat daripada Allah Ta'ala yang cukup banyak bagi kepada kita, nikmatul al-Islam. Oleh itu Islam yang sampai kepada kita bukannya harga murah. Dan kalau kita tengok kepada Islam, tengok pada umat Islam, kita dapati orang yang paling perenah di dalam masyarakat Islam ialah pemuda. Pemuda merupakan segolongan manusia yang mempunyai perangai besar dalam menyebar agama Islam. Kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut kepada kita mengenai kepentingan syabab pemuda. Kerana pemuda lah yang akan membawa dakwah Islam dan menyebarkannya di alam serantau. Ini merupakan satu
Satu golongan manusia yang mempunyai istimewa tak syukur dengan Allah. Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW, kalau kira peratus sahabat yang masuk Islam, 70% terdiri daripada sahabat-sahabat yang dikira tertentu. 70%, 30% ataupun sikit 30% terdiri daripada orang-orang besar kibar di kalangan Quraisy yang masuk Islam. Orang-orang tua di kalangan Quraisy yang masuk Islam tak banyak. Sikit sangat. Sebab apa? Kerana masih sayang dan terikat dengan peringkat dan pemperayuk di Islam. Tetapi yang masuk Islam kebanyakannya adalah pemuda-pemuda Islam. Pemuda. Kalau kita tengok siapakah pemuda? Kita kena ingat bahawa pemuda dalam pengertian Islam, orang umur 15 sampai 30 ataupun 15 masuk balik hingga sampai 32. Ini dibilangkan syabab. Ia umur 30 turun bawah, 32 turun bawah. Di dalam pengertian fiqh dikirakan syabab. Walaupun dari sudut ilmu baru, orang pemuda ni terutama orang dari peringkat ambil di balik yang sampai ada mahawi jalan umur 25 di sekitar ni, kadang-kadang kita faham mereka ini sahajalah sebagai syabab. Dan kalau kita tengok syabab ni dah yang membawa agama Islam, yang membawa agama Islam di zaman Nabi. Kalau kita tengok Ali ibn Abi Thalib, sejak Allah lagi beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, sanggup mati di atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak melepaskan Nabi daripada kepuni orang-orang kafir musyrik. Ali bin Abi Thalib, Mus'ab ibn Umair masuk Islam masih jadi muda, pemuda umur belasan, masuk Islam dan bersama dengan orang Islam. Akhir sekali Nabi hatta di Madinah sebagai pendakwah yang pertama di kalangan Muhammad. Di kalangan orang-orang yang berada di Mekah hatta pergi kepada Madinah, dia iaitu Mus'ab ibn Umair. Ini pemuda hatta Arqam ibnu Abil Arqam, umur yang Nabi berhitung, Nabi mesyuarat baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Arqam ibnu Abil Arqam juga merupakan seorang pemuda. Ini merupakan pemuda-pemuda yang telah memeluk Al-Islam dan membawa Al-Islam, menyebar Al-Islam, mempunyai jasa baik di dalam Al-Islam. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, hatta di kalangan para Nabi dan Rasul, hatta di kalangan para Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala kebanyakan Nabi dan Rasul di kalangan pemuda. Kebanyakan Nabi dan Rasul di kalangan pemuda. Cuba tengok pada Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala kata, cerita apa yang dikatakan oleh kaumnya terhadap Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fata, pemuda. Fata, Nabi Ibrahim semasa berlawan dengan kaum dia, kerat tokong, belah tokong, disakut kapak di atas di telinga, berala. Akhir sekali dia ambil lepas dalam api. Masa tu masih jadi pemuda. Fata, pemuda. Nabi Yusuf alaihissalam, hau dalam kelaga, dibawa ke Mesir, dipelera oleh Aziz. Akhir sekali hanya siapa jadinya kata menteri Klan, masih dalam keadaan pemuda. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa, semua ni adalah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala utus dalam keadaan muda, dan dalam umur yang masih muda lagi. Oleh itu kita selaku pemuda, ingatlah bahawa pemuda adalah satu masa yang sangat harga. Jangan kita terpengaruh dengan fikrah pemikiran barat
yang mengatakan masa muda lah masa yang waktu kita jatuh daripada ring. Ini merupakan perakat nak tahan kita. Bila mana kita pergi dengan fikrah ni, kita tak cara pada muda. Kita kata orang muda biasa belajar lah masa ni masa ya buah. Masa ya buah belajar nak buat gapo-gapo. Sebab ada teori, ada tersedih mari kata masa muda ni lah masa kita buat benar-benar tak boleh. Tak apa. La ilaha illallah. Kita orang Islam terperangkap dengan teori-teori orang-orang barat yang dibawa dan dikepalai oleh Yahudi. Kita terperangkap. Kalau kita tengok Yahudi, cuba tengok yang berlaku di Palestin. Ketua kumpulan tentera semuanya terdiri daripada Syiah. Orang Yahudi umur mati. Kalau kita tengok orang Yahudi yang kena berdiri, kena bang oleh orang Islam, jadi pemimpin ketua kaum. Halo semua sana adalah pemuda umur 20 lebih, 21, 22, 23, pemuda, bukan orang tua. Tanda kata mereka tahu kelebihan dan kepentingan pemuda. Tapi kita orang Islam, kadang-kadang kita abaikan benda ni, kita biarkan benda ni. Wairun kita main benda kosil, benda tak boleh dak. Ingatlah wairun, ingatlah pemuda bahawa semasa kita lah masa yang paling harga. Dia tua siapa ni pula. Nabi kata adarullah, Allah tak ada buzur. Sebab masa tua masa tak ada orang nak hidup besar-besar. Tak ada orang nak sebar agama, tak ada. Masa muda ni lah masa kita gagah nak sebar. Masa muda ni lah masa kita boleh buat kecekam. Kita nak buat kecekam gapo, kerongkang gapo. Masa muda ni ya, dia tua sampai 40. Dah dia suruh sampai 40. Pasal royak lah. Dah puas lah. Berpuas tu tak ada. Tak ada. Nak sertai pun kadang-kadang tak ada. Tanda kata masa muda adalah masa yang paling penting. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang beriman dengan Allah, baik masa sebelum ni ataupun masa selepas ni, kebanyakan adalah pemuda. Orang yang beriman dengan, seperti mana kita tahu Ashabul Kahfi, innahum fityatun, mereka adalah pemuda. Dan lain-lain lagi orang yang beriman kepada Nabi Musa semasa Nabi Musa kelik daripada Nabi Syuaib Madian, mari kepada Mesir, dapat wahyu dan terpilih di tengah jalan, dapat mukjizat untuk pergi dakwah Musa dan dakwah Fir'aun dengan kaum dia. Di sana dapati bahawa tak orang di kalangan Fir'aun, orang beriman di kalangan Fir'aun, kaum Fir'aun adalah pemuda. Pemuda seperti mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih, dan tidak beriman kepada Nabi Musa kecuali pemuda daripada kaumnya. Berkata Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala cerita kepada kita, annahu lam yu'min li Musa, lam yu'min bi Musa, tidak beriman dengan Nabi Musa alaihi salam, ma'a ma ja'a bihi minal ayati bayyinat, sedangkan Musa bawa mari kenyataan yang sangat jelas, wal hujajul qati'ah, dan hujah yang sangat terhandai, wal barahin as-sati'ah, dan hujah-hujah yang nyata, illa qalilun min qaumi fir'aun min ad-dzurriyyah wa hum asy-syabab. Mereka adalah pemuda. Inilah tanda kata pemuda adalah satu golongan manusia yang sangat penting, sehingga sabit dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perkara ini Nabi wasiat pada para sahabat. Nabi kata ini, uqtulu syuyukhal musyrikin, uqtulu syuyukhal musyrikin wastahyu syarkhum, uqtulu syuyukhal musyrikin, bunuh olehmu akan orang tua, orang pemimpin terbesar di kalangan musyrik. Bila kamu berdepan dengan mereka, bunuh mereka itu. Wastahyu, dan kamu hidupkanlah, biarkanlah, tak usah bunuh. Syarkhum, kata ini Ahmad, syabat, pemuda. Nabi suruh bunuh orang besar-besar, umur banyak di kalangan musyrik, bunuh. Tapi pemuda-pemuda dia biar dulu, takut-takut dia masuk Islam. Ini satu hadis, satu kenyataan. Hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bui syarahnya katanya syabab, pemuda. Itulah
tak ada pemuda dan peranan pemuda di dalam masyarakat. Oleh itu kita umur dalam keadaan muda ni ingatlah bahawa masa ni masa kita boleh buat benda-benda besar-besar dalam Islam. Dan lepas pada ni tak agaklah kita. Oleh itu dalam keadaan kita duduk di masa yang penting ni, janganlah kita merusak diri kita. Jangan merusak diri kita dengan benda-benda yang merusak akal fikiran kita. Benda jadi dadah yang setik. Jangan sama sekali. Segala benda yang memabukkan kita, hendaklah kita jauh. Kerana itu benda yang haram. Jangan kita cedok masuk dalam diri kita, isi masuk dalam diri kita, sehingga sampai tumbuhnya daging-daging kita daripada benda-benda yang diharam oleh al-Islam. Kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabuk adalah haram. Jangan kita sebab benda ni jadi daging darah kita. Dia jadi daging darah kita, kita tak akan masuk syurga dalam keadaan daging darah kita masih jadi benda ni. Tak akan masuk sehingga mana dimaaf ataupun dibakarnya benda-benda dalam diri kita yang berasal daripada benda yang haram. Barulah kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Taala. Oleh itu jagalah diri kita. Jangan merosakkan diri kita dengan benda-benda yang haram. Dan jangan terpengaruh. Jangan pengaruh. Jangan mudah ikut. Jangan mudah ikut fashion ke apa semua, jangan mudah ikut. Sehingga sampai orang tak kenal kita ni orang Islam ke tak. Jangan mudah ikut. Pakaiannya, bajunya, rambutnya, segala gerak-gerinya. Janganlah kita ikut selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selamat di dunia ini dan di hari akhirat nanti. Itulah pemuda-pemuda yang Allah Ta'ala beri kepentingan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat memelihara diri kita daripada benda-benda yang akan membawa kita kepada kerusakan di dunia dan yang membawa kepada kita jatuh ke dalam azab Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Marilah kita jauh daripada benda tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keselamatan dan beri keimanan yang sebenar kepada kita, dan kita masuk syurga Allah Ta'ala dalam keadaan yang hati yang bersih suci. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ibadallahi ikhwana. Sedang hari raya yang dikasihi sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala kita hidup dalam 3 wilayah. Walaupun dalam keadaan yang adanya sana sini timurnya huru-hara, tapi keadaan kita, keamanan kita tak samalah dengan keamanan saudara kita yang berada di Timur Tengah. Baik saudara kita yang berada di Palestin, di mana timurnya peperangan, permusuhan, orang panggil harbul sawarikh, peperangan dengan cara hantarnya carwak. Sebelah Hamas, sebelah Yahudi lawannya, dan berapa banyak budak-budak, wanita-wanita, orang-orang tua korban di dalam peperangan mereka dengan tidak tahu apa-apa. Juga ikhwah kita yang berada di Suriah, mereka selalu menanti nasib yang akan dikena ke atas mereka melalui pemimpin yang ganas, Bashar, yang melontarkan bom-bom, bedil-bedil dan sebagainya kepada umat Islam yang berada di Suriah. Juga ikhwah kita
yang tidak tahu apa-apa di kalangan ahli sunnah wal jamaah di Iraq, dan mereka dianyanyai oleh golongan manusia yang mengaku Islam tetapi bunuh saudaranya al-Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedang hari raya yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa sebenar yang berada di Timur Tengah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cerita kepada para sahabat. Dalam satu hari Nabi naik selepas maya subuh naik mimbar. Bila naik mimbar, Nabi cerita, sahabat Huzaifah cerita, Nabi kata innallaha zawali al-ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Allah Taala pusing ambil dunia situ depan Nabi. Allah Taala pusing dunia. Nabi tengok benda yang akan berlaku di dunia ini sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berlaku mungkin. Nabi royak habis semua cerita yang akan berlaku. Tapi oleh kerana panjang cerita, Nabi naik subuh sampai zuhur semaya. Naik lepas zuhur maya asar. Lepas asar naik semaya asar. Turun lepas asar naik pula hingga sampai maghrib. Baru sudah cerita benda yang berlaku di dunia ini. Hari masa Nabi hingga sampai hari akhirat berlakunya kiamat. Ini merupakan benda yang Nabi royak semuanya. Cuma sahabat kata kerana panjangnya, ada ingat, ada tak ingat. Mari siapa kita separuh-separuh. Hak separuh-separuh kita tak ingat belaka. Dan kita tak tahu. Menyebabkan kita duduk dalam keadaan jahil, kita wengkerak setanakan tak tahu. Dan Nabi SAW royak kepada kita. Royak kata Iraq akan dihisap, kena kuambat. Royak kata Mesir akan kena kuambat. Royak kata Syam akan kena kuambat. Syam ni negeri luar. Palestin termasuk dalam Syam. Lebanon termasuk dalam Syam. Suria termasuk dalam Syam. Urdun termasuk dalam Syam. Hari ini buah kita di Palestin, di Gaza, dikepung oleh orang Yahudi. Dikepung oleh orang Yahudi. Tapi wallahu a'lam, kita tak tahu adakah yang mana satu dimaksud hadis Nabi. Mana atil Iraq? Mana atil Iraq? Mudyaha wa dinarah. Wa mana atil Syam? Irdabbaha. Mudyaha wa dinarah. Wa mana atil Mesir? Irdabbaha wa dinarah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang Nabi cerita kepada kita. Benar yang akan berlaku di Timur Tengah. Sebab tu ingatlah bahawa di Timur Tengah, lebih-lebih lagi di Iraq. Di Iraq, Nabi royak kata hunalika zalazil wal fitan. Di sana akan timurnya zilzal, gempa bumi, dan akan timurnya fitnah. Bila kata fitnah, ialah peperangan. Dalam hadis Nabi bila kata fitnah, biasanya diberi makna iaitu peperangan di kalangan orang Islam. Memang di era akan berlaku yang sampai berlaku akhir kiamat. Akan berlaku. Dan Nabi royak kepada kita dalam beberapa hadis. Saya nak buat khulasah benda yang akan berlaku di Timur Tengah supaya kita ambil gambaran ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Sidang hari raya yang dikasihi sekalian, kita berada di tengah hari yang sangat panas. Peluh di kalangan kita. Ada yang ngepek, ada yang tak ngepek. Ada yang kata sengah-sengah oleh hati bila anak sudah tebah. Hanya tebah. Ni hari dunia. Panah kita peluh tak boleh nak dah. Bagaimana kita nak menghadapi sirat yang Allah Ta'ala sedia yang di bawahnya ada neraka. Adakah kita yakin kata kita akan lepas sirat Allah Ta'ala? Yang api bernyala-nyala. Yang paling rendah sekali api neraka. Letak di bawah, letak di apa? Kita tahu ni dah ngepek dah. Apalah yang ngepek ni. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kepada kita benar yang nak berlaku di Timur Tengah sebelum pada nak berlaku kiamat. Gapo kata benar besar-besar. Ingatlah bahawa Iraq merupakan tempat yang timbul fitnah perang di kalangan umat Islam paling banyak sekali. Suria akan timbulnya peperangan yang sangat besar dinamakan Malhamah Kubra, peperangan dunia yang terbesar. Timur mana? Timur di Suria.
orang Islam di Timur Tengah, tapi mulanya di Suriah. Kerana apa? Kerana Imam Mahdi turunnya di sini. Hadis Nabi cerita kata Imam Mahdi akan turunnya di sini. Tapi sebelum pada datang bukan Imam Mahdi, subhanallah, Nabi Isa akan turun di Suriah. Tapi Imam Mahdi telah ada. Imam Mahdi telah ada di Mekah. Dan telah ada di Mekah. Di Suriah akan timur peperangan yang besar. Umat Islam terpilih, yang terpilih akan berada di Dimashq. Lani di Mahdud di Kalimantan. Lani di Mahdud di Tanjung yang zalim. Nusairiyah. Ibn Taymiyah kata dalam kitab dia Nusairiyah betul Islam. Sebab apa? Mereka mengingkari semaya. Mereka tidak berpuasa. Orang yang mengingkari semaya, orang yang tidak puasa, hakikat sebenar dia telah jatuh murtad. Tetapi dia mengizharkan Islam. Ibn Taymiyah sebut dalam kitab dia menghidupi bersama-sama dengan golongan ini, didapati bahawa Nusairiyah adalah golongan manusia yang mengingkari. Sebab tu dia hukum murtad. Ibn Taymiyah hukum murtad. Kalau kita tengok semasa Suriah duduk di bawah pergengnya orang Islam dan Fransik masih lagi diperintah tanah Suriah, Nusairiyah ni lah hantar surat kepada Fransik, suruh kumpulan dia, suruh jaga dia dan beri keamanan kepada dia, beri kekuatan kepada dia. Akhir sekali ahli sunnah wal jamaah di Suriah ditolak, diketepikan dan diangkat golongan manusia dari kalangan Nusairiyah. Hanya sampai jadi pemerintah diizinkan oleh Fransik. Hingga sampai hari ini golongan inilah memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Hatta bang di Hims mati berapa ratus ribu umat Islam di Hims. Bukan masa Bashar, masa ayah Hafiz Asad lagi. Hatta bang tu dia hatta bang. Kerana Hims baru terkenal dengan apa ni perkampungan umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Hatta dia. Tapi ingatlah bahawa satu hari Syam di tanah Syam akan timbul satu negara yang paling besar. Tapi negara ini negara yang paling zalim. Negara yang paling zalim sekali. Zalim pada umat Islam terutama terhadap ahli sunnah wal jamaah. Bila? Wallahu a'lam. Hadis sebutlah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi sebut kata ada segolongan jaish minas Syam, daripada Syam, mari nak pergi memerangi Mekah kerana timurnya Imam Mahdi di Mekah. Bila mana mereka sampai di Madinah, lakah Madinah nak pergi ke Mekah, fa idza kanu bi baida'in id khusifa bihim. Bos sampai di satu lembah, satu tanah luas, nama tempat Baidah, semua ditenggelam. Sampai hari ini tak berlaku. Sahabat-sahabat ulama berisyarah kata akan berlaku di akhir zaman. Hatta golongan satu jaish yang sangat besar pergi ke Mekah dengan tujuan nak pergi bunuh Imam Mahdi yang dibai'ah di Mekah. Sampai di Madinah, sampai di Baidah, semua ditelai oleh bumi. Dari satu hadis riwayat kata dua orang yang lepas. Orang seorang pergi jumpa dengan Imam Mahdi, riwayat kata nunggulah Imam Mahdi sungguh. Seorang lagi klik royak pada kerajaan dia yang duduk di Syam kata geleh bin Rasulullah. Nawaya kata di akhir zaman akan timbul negara besar di Syam, tetapi negara yang zalim. Negara yang zalim bunuh orang Islam. Hasil dengan sebab zalim ni lah, dan Imam Mahdi tidak akan timbul kecuali bila mana keadaan sangat ketat. Keadaan sangat cemas. Orang turut kejar Imam Mahdi. Segolongan manusia dia tahu dengan perkemahan yang disebut oleh Nabi, kata itulah Imam Mahdi. Maka dia cari Imam Mahdi di Mekah nak bayar. Imam Mahdi nusuk pergi kepada Madinah, dia turun pergi kepada Madinah. Imam Mahdi nusuk pergi kepada Mekah, duduk di Kaabah, dia turun. Akhir sekali dia kata kalau mu tak terima bayar, aku nak bunuhmu. Maka terimanya bayar. Marinya orang yang buat berita baik kata mung dah Imam Mahdi asli. Imam Mahdi lah daripada Madinah, daripada Mekah mulanya bertapak bawa satu tentera pergi perang dengan tentera ni. Akhir sekali dapat menakluk Palestin.
dapat ambil Palestin. Tetapi masa Imam Mahdi berlakunya peperangan dunia yang terbesar. Dalam kitab-kitab ada yang panggil Al-Malhamatul Kubra. Peperangan daging darah yang mengalir, yang terbesar, malhamah. Songkram yang besar sungguh. Berlaku mana? Di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Berlaku di Timur Tengah. Di bawah pimpinan Imam Mahdi. Perang apa? Perang sebelum ni tadi. Negara tadi akhir sekali negara hujung. Allah di bawah orang Islam. Bukannya Mesir, bukannya Syam, bukannya Iraq semula, dan bukannya Palestin. Tengok siapa tak ada orang di Mekah. Kosongnya Kaabah. Mari duduk bersama dengan Imam Mahdi di Palestin. Bila mana umat Islam masa peperangan itu, orang Yahudi masuk. Bukan orang Yahudi tak ada. Orang Yahudi tidak akan keluar daripada Palestin kecuali bila mana dah hampir dengan dunia. Dalam hadis Nabi kata, dah akan keluar daripada Palestin 70,000 orang Yahudi pergi kepada Asbahan di Iran. Yahudi yang berada di Palestin akan tubik, akan dikungkrong oleh kerajaan Asbahan. Kerajaan Asbahan, Iran, Farsi, merupakan kerajaan Asbahan. Kata mudah-mudah kat Syiah akan jadi besar. Akan jadi besar. Hingga siapa boleh bui keaminan kepada Yahudi di kepada negeri dia bersama dengan Yahudi yang berada di Iran. Di masa itulah mereka berhitung di Asbahan. Imam Mahdi perang dengan pihak lagi, perang dengan orang Kristian. Dalam hadis riwayat kata, marinya 10 rayah. 10 rayah 10 dera. Setiap dera 10,000 dia. Dah 10,000 dia. 10 dera. Mari jumpa perang dengan Imam Mahdi. Mana? Di kawasan Tanah Tengah. Di Iraq, di Turki. Lalu melalui kapal Turki, melalui laut Turki, melalui Turki. Hadis di beberapa hadis jelas pada kita bahawa tepat kawasan ini dan Turki sendiri satu hari akan jatuh di bawah Kristian. Ini hadis yang menyebut pada kita, koyak kepada kita kata Turki satu hari akan jatuh di bawah Kristian. Hingga siapa? Mereka inilah bui jalan kepada orang-orang Europe untuk mari pergi dengan Imam Mahdi. Di mana? Di Tanah Tengah. Di Tanah Tengah. Timur Tengah. Di Timur Tengah. Tapi akhir sekali mereka terbunuh habis. Akhir sekali terbunuh habis. Dan menanya Imam Mahdi. Hingga siapa? Tubiknya Dajjal. Tubiknya Dajjal. Bila mana tubik Dajjal? Dajjal tubik. Maka Nabi Isa pun turun juga masa itu di Suriah. Allah Ta'ala waktu Manarah Bayda di Masjid Putih di Suriah. Hadis Hasan, dihukum Hasan oleh ulama. Turunnya Nabi Isa untuk nak bunuh Dajjal, kerana Dajjal tak ada dia boleh bunuh. Dia dapat memenangi kerajaan Islam sehingga kerajaan Islam terkepung di Tur Sinai. Kena kepung oleh golongan tentera Dajjal. Hari itu dalam hadis kata pala lembu seekor pala lembu sutai lebih mahal pada emas, lebih harga pada emas dan perak. Orang Islam tak dikepung oleh Dajjal, golongan tentera Dajjal. Akhir sekalinya Allah Ta'ala hantar Nabi Isa, dan akhir sekali Isa lah yang membunuh Dajjal. Dan di pintu Babul Luddin. Di mana? Di Palestin. Matinya Dajjal. Ini orang kata di kawasan Timur Tengah akan timur di beberapa negara yang besar-besar sebelum kedatangan negara Islam. Timurnya di Syam, Iran akan jadi besar. Ini merupakan satu tanda yang nyata yang membuktikan bahawa Iran dengan Israel merupakan adik-beradik yang tidak terlepas di segi tolong-menolong sama di mari. Ini kenyataan. Dan kita tengok hari ini pun ada semua lagu tu. Oleh itu ingatlah bahawa kita di hari ini Allah Ta'ala telah memerintah supaya kita sabar. Dan Nabi telah cerita kepada kita mengenai benar-benar yang akan berlaku. Peperangan di Suriah Nabi sebut, peperangan di Iraq Nabi sebut, peperangan di Palestin Nabi sebut.
Semuanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di Iraq Nabi kata akan timbulnya yahsirul furat. Furat akan menimbulkan, menampakkan jabal, bukit min zahabin daripada emas, yaktakiluna alaihi ure bakat perenak emas. Gapo bukit tadi, adakah bukit sungguh kau kaya? Hari ini berapa banyak orang bunuh pergi dalam kaya. Nabi kata pergi 100 orang seorang yang hendak kata ini. Tapi mati semua. Ini nak kata cerita yang Nabi sebut kepada kita, semuanya telah nyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita saat itu dah dapat tahu dan ambil tahu bersama, dan ingatlah bahawa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihitung oleh Allah taala. Oleh itu beramallah, beribadatlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dimasuki dalam syurga Allah taala nanti. Amin rabbal alamin. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni da'i fa aminu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Al-mustad'afin fi Suriya wa Filastin wal Iraq wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma 'alaika bi'a'da'ihim. Allahumma 'alaika bil yahudi wa a'wanihim ya qahhar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka an tataqabbala a'malana kullaha fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna tilawatana wa taqabbal minna da'awatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr waj'al al-jannata hiya darana wa la taj'al an-nara hiya masirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'da dhalik tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.